dalam surah An-Nisa ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Artinya, andai kata kalau mereka orang beriman memulangkan perkara itu yang diperselisihkan kepada Rasul dan kepada ulil amri dari kalangan mereka, nasi akan mengetahuilah akannya huraian oleh mereka, iaitu ulul amri, yang mengistimbat, iaitu mengeluarkan hukum daripada dasarnya dari kalangan mereka. Daripada ayat ini, Allah Ta'ala menyebutkan bahawa ulul amri itu ialah orang yang boleh istimbat hukum, boleh mengeluarkan hukum, ataupun kita kata boleh mengeluarkan perintah-perintah itu daripada Quran dan hadis, kerana kefahaman mereka dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalaulah sekiranya Allah Ta'ala dah mewajibkan kita mentaati mereka, orang yang berfaham jelas kepada Al-Quran dan hadis, kenapa pula kita yang tidak mau mengikutinya? Tetapi Ustaz, itu tak sebut ulama. Dia sebut ulul amri, dia sebut orang yang ada ilmu, dia sebut kita perbezaan darjat. Baiklah, kita ambil pula daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita ni bila kata dalil, ada Quran, ada hadis, ada ijma' dan ada qiyas. 4 ini sumber pegangan Ahlus Sunnah Jamaah. Adapun daripada hadis, hadis yang pertama ialah hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Hadis ini masyhur tuan-tuan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menghantar Sayyidina Muaz pergi ke Yaman untuk menjadi qadi sana, untuk memimpin orang-orang yang baru masuk Islam di Yaman bagaimana nak mengerjakan perintah Allah, sembahyang, puasa dan seterusnya. Maka Nabi bertanya pada Muaz, "Ya Muaz, bagaimana cara engkau memutuskan perkara yang akan dibawa ke hadapanmu?" Maka Muaz menjawab, "Saya akan memutuskan menurut yang tersebut dalam kitab Allah. Kalau tidak ada dalam kitab Allah, bagaimana?" Maka katanya, "Akan saya memutuskan menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya dalam sunnah Rasulullah, dalam kitab Allah, dua-dua tak ada, macam mana?" Maka menjawab Muaz, "Saya akan berijtihad tanpa bimbang sedikit pun." Ijtihad. Terpaksa. Kalau dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, kita terpaksa ijtihad. Dan kemudian Nabi pun bersyukur pada Allah. Nabi pun tepuk dadanya sambil mengatakan, "Syukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik utusan Rasulullah SAW sehingga menenangkan hati Rasulnya." Jadi daripada hadis ini menunjukkan Nabi setuju dengan perbuatan Muaz. Kalau tak ada dalam Quran, ambil dalam hadis. Kalau dua tak ada, aku akan berijtihad dan mengeluarkan hukum, dan aku tidak akan rasa bimbang. Sudah tentulah, ijtihad itu ada syaratnya, telah kita sebutkan tadi. Jadi di sini tuan-tuan, dari hadis Muaz ini ada banyak faedah. Faedah yang pertama ialah bahawa Nabi SAW mengizinkan sahabat berijtihad. Boleh berijtihad. Dan keduanya, ijtihad hanya dilakukan oleh orang yang sudah menguasai ilmu sepenuhnya Quran dan hadis. Seperti Muaz tadi. Dan ketiganya, ijtihad hanya berlaku apabila tidak terdapat jawapan daripada masalah timbul dari Quran hadis. Dan kalau sekiranya yang keempat, Nabi SAW membenarkan orang ramai untuk bertaklid kepada Sayyidina Muaz. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, bila Sayyidina Muaz dihantar pergi ke Yaman, apakah orang Yaman semua dah hafal Quran, hafal hadis? Tak ada. Semua blank, zero. Baru masuk Islam. Jadi, bila buat semayang, Sayyidina Muaz kata, semayang kau baca ini, rukuk, sujud macam ni. Sekarang apa mereka buat? Mereka ikut apa yang dikatakan oleh Sayyidina Muaz. Artinya mereka bertaklid kepada Sayyidina Muaz. Jadi artinya Nabi membenarkan bertaklid. Nabi membenarkan orang mengikut Sayyidina Muaz. Yang kita namakan mazhab Sayyidina Muaz. Jadi kalau begitu, sudah pun di zaman Nabi SAW membenarkan wujudnya mazhab, iaitu pada ketika sudah tidak ada Nabi di sampingnya. Sebab Muaz di Yaman, Nabi SAW di Madinah Munawwarah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Hadis yang kedua. Tak cukup hadis Muaz, tak cukup Ustaz, nak tambah lagi. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Al-ulama warasatul anbiya." Ini sudah selalu kita dengar. Ulama itu pewaris para Nabi. Nabi tak meninggalkan wang dan dinar, Nabi tak tinggalkan harta, tapi yang Nabi tinggalkan ialah agama. Jadi ulama ni waris agama Nabi SAW. Agama ini dipikul semacam mana Nabi sampaikan, macam tu mereka pikul.
Dan mereka sampaikan pada orang berikutnya. Dan begitulah orang berikutnya pikul. Jadi ulama sahabat waris Nabi. Ulama tabi'in waris Nabi. Ulama-ulama berikutnya waris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang didatangkan oleh Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi? Apakah bukan daripada Al-Quran? Apakah bukan daripada hadis yang kita sangsi? Semuanya daripada Al-Quran dan hadis, daripada sahabat-sahabat dan ulama-ulama yang terdahulu berdasarkan ijtihad yang telah disyaratkan tadi. Jadi kalau gitu, merekalah orang yang dinamakan orang warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nah, itu tak cukup. Dalil Quran, dalil hadis. Sekarang kita bawa pula dalil ijma'. Apa makna ijma'? Kesepakatan umat. Kenapa ustaz kita kena pakai ijma' sebagai dalil? Sebab Nabi telah sebut, la yajtami'u ummati ala dalal. Umat aku tak akan berhimpun atas kesesatan. Tak mungkin. Allah pelihara. Ini Allah Ta'ala telah kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya umat Nasara, umat Yahudi sesat, ya. Bagi kita umat Islam, umat Yahudi dah sesat. Mereka mengatakan Uzair bin Allah. Bagi kita orang Islam, umat Nasara sudah sesat. Wa qalatin Nasara Isa bin Allah. Isa anak Allah. Jadi mereka telah sesat. Tapi Allah telah kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi tidak akan berkumpul untuk menjadi sesat. Tak mungkin. Jadi kalau mereka telah bersetuju bahawa umat yang besar ini tak akan berkumpul atas kesesatan, jadi bila mereka berkumpul atas sesuatu, itu adalah satu kebenaran. Dan ini telah berlaku sebagaimana di zaman para sahabat. Tadi kita dah sebut. Sahabat-sahabat pun bertaklid kepada ulama-ulama sahabat. Mazhab sahabat, mazhab Ibnu Abbas, mazhab Abdullah bin Mas'ud dan mazhab Abdullah bin Umar. Dan demikian juga ijma' daripada ulama tabi'in. Daripada golongan tabi'in, mereka pun bertaklid kepada ulama-ulama tabi'in. Dan begitulah semua umatnya setelah daripada ulama-ulama empat mazhab ini. Semua bertaklid kepada imam-imam empat mazhab ini. Tanpa adanya mengingkarinya. Melainkan pada akhir-akhir waktu ini sahaja. Jadi kalau sekiranya semua sudah ijma', inilah cara yang diikuti daripada zaman ke zaman, daripada zaman sahabat tabi'in dan seterusnya. Nah, sudah ada ijma'. Bila kita menyalahi ijma', kita menyalahi arus Islam, kita menyalahi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebutkan, "Alaikum bil jamaah, faman syazza finnar." Hendaklah kamu mengikut jemaah, rombongannya ramai. Siapa yang menyendirilah dia masuk dalam neraka. Waliyazbillahi min zalik. Kenapa kita dah tahu ini kita masih nak sendiri? Oh, saya nak pegang Quran hadis ini yang betul-betul. Kenapa? La ilaha illallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Masih lagi tak cukup. Kita ambil dalil qiyas. Dalil qiyas itu dalil menggunakan akal lah, ya. Dalil akli. Kalau kita lihat umat Islam, semakin hari semakin banyak lagi masalah baru. Kalau kita betul-betul ambil Quran dan hadis, tidak ada dalam Quran hadis semua segalanya yang berlaku sampai akhir zaman. Ustaz, betul-betul ni. Ya, Quran hadis ni tuan-tuan dan puan-puan telah meletakkan dasar, kaedah sebagai guideline. Tetapi bila berlaku di akhir zaman, masalah-masalah baru, masalah-masalah yang tak pernah berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah berlaku zaman sahabat. Macam mana kita ambil daripada Quran hadis? Mestilah kita berijtihad. Mestilah kita memenuhi syarat ijtihad. Jadi makna perkara ijtihad itu satu perkara yang tak dapat lari, mesti ada ijtihad. Bila ada ijtihad, mesti cukup syarat. Bila ada cukup syarat ada ijtihad, mestilah orang mengikutinya. Itulah namanya mazhab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kalau kita lihat pula, kalau agama Islam melarang umatnya daripada bertaklid bermazhab, artinya apa? Artinya maknanya semua umat Islam kena belajar Quran betul-betul, kena belajar hadis betul-betul, kena belajar rijal hadis, nasikh mansukh, bahasa Arab semua betul-betul 100%. Siapa yang mampu buat macam tu, tuan-tuan? Siapa yang mampu? Kalaulah sekiranya zaman sahabat pun tak semua jadi ulama, zaman tabi'in yang begitu hebat pun tak semua jadi ulama, takkan zaman kita yang mampu buat macam tu? Ini satu perkara yang tak boleh terima akal. Oh ustaz, saya memanglah, saya cuma pegang ni, imam ini kata dalam buku dia, ini hadis sahih, kita kena ikut hadis. Artinya engkau ikut mazhab imam pengarang ini.
Kalau saya ikut Imam Syafi'i. Dia menerangkan ini hadisnya. Kalau engkau ikut imam pengarang ni, jadi makna engkau pun ikut mazhab juga.